Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ini kita akan bincang soalan yang cikgu dah bagi untuk minggu lepas. Okey, muka surat 31 32 dan juga 33, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan nombor 1. Okey, dia kata raja di bawah menunjukkan ketulan ais yang sedang melalui suatu proses. Okey, so proses apa? Sebelum tu kena tahu dululah proses apa. Proses apa? Okey, daripada ais dia menjadi air. Okey, ais dia akan cair menjadi air. So dia akan menyerap haba. Ais adalah pepejal, dia akan menyerap haba dan menjadi air. So dia cair, betul tak? So apa cair? Apa yang cair? Apa prosesnya? Okey, prosesnya adalah proses peleburan. Kalau awak tulis proses pencairan pun boleh, tak ada masalah, tapi tak tepat sebab istilah dia adalah yang awak belajar proses peleburan. Boleh semak dekat buku teks muka surat. Okey, buku teks muka surat 153. Okey, itu nama proses dia. Okey, so dia kata penyataan manakah yang benar tentang proses itu? Okey, yang pertama A, tidak berbalik. Okey, B, membebaskan tenaga. Okey, C, bahan baharu terbentuk. Dan D, melibatkan perubahan fizikal. Okey, A kita tengok tidak berbalik. Adakah proses ini tidak berbalik? Boleh berbalik jika air itu, okey, daripada ais jadi air. So air itu akan mencair, air juga boleh dibekukan jadi ais balik. So dia boleh berbalik lah, proses berbalik. Okey, soalan jawapan untuk B, membebaskan tenaga. Okey, kenapa salah membebaskan tenaga? Okey, tak sesuai membebaskan tenaga sebab apa? Ais menjadi air, dia akan menyerap tenaga. Okey, dia menyerap tenaga haba. Okey. Okey, seterusnya soalan C, jawapan C, bahan baharu terbentuk. Okey, bahan baharu terbentuk. Adakah bahan baru terbentuk? Ais jadi air. Kalau kita bekukan ais tu adalah contohnya air oren. Okey, adakah bila dia cair dia jadi air sirap? Tak so dia tetap bahan yang sama. Air oren dia ais, dan air oren yang beku dia akan cair jadi air oren yang biasalah, air oren yang sejuk kan. Okey. So untuk soal jawapan D pula, melibatkan perubahan fizikal. Ya, dia melibatkan perubahan fizikal, iaitu daripada pepejal menjadi cecair. Pepejal menjadi cecair. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Semasa perayaan Cap Gome, masyarakat Cina melepaskan tanglung-tanglung ke udara. Pembakar yang tergantung dalam setiap tanglung dinyalakan dan tanglung naik ke udara seperti yang ditunjukkan dalam raja. So bila dia bakar, okey, dia bakar ada gas dan gas tu akan naik. Okey, dia akan bawa tanglung tu naik ke atas. Mengapakah tanglung itu boleh naik ke langit? Kenapa? Okey, kenapa? Okay, jawapan dia adalah B. Kenapa B? Udara sejuk lebih tumpat daripada udara panas. Okey, udara panas, okey, benda yang panas ataupun molekul yang panas dia akan bergerak naik ke atas. Okey, molekul panas dia akan bergerak naik ke atas, dan molekul udara yang sejuk dia akan kekal berada di bawah sebab dia lebih tumpat. Bila lebih tumpat dia lebih berat. Okey, A, kenapa salah? Bahan bagi tanglung kurang tumpat daripada udara sejuk. Tak mungkin lah. Okey, bahan membuat tanglung adalah lebih berat lah. Of course lah lebih berat daripada udara sejuk. Okey, untuk C, udara sejuk kurang tumpat daripada udara panas. Salah Okey, sebab udara panas
Okey, udara panas dia lebih tumpat berbanding udara sejuk. Okey, D, udara panas mempunyai isi padu yang lebih besar. Juga salah. Isi padu yang lebih besar maksudnya dia lebih tumpat. Sedangkan udara panas dia adalah kurang tumpat berbanding udara sejuk. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan susunan zarah dalam bahan X. Okey, rajah di bawah menunjukkan susunan zarah dalam bahan X. Okey, tengok susunan zarah dia rapat dan teratur. Okey, jadi dia adalah apa dia? Rapat dan teratur. Ini adalah susunan bagi zarah pepejal. So, yang mana pepejal? Of course lah, bongkah kayu. Gas, oksigen adalah gas. Okay, wap air adalah titisan-titisan air. Dia hampir menjadi gas tapi dia masih ada titisan-titisan air lagi. Okay, C, air sungai. Zarah air. Zarah air dia masih banyak tapi dia tidak tersusun rapat. Okay, sebab air ni dia boleh mengalir. Okay, so jawapan dia D. Okay, soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan fizikal aiskrim. Okey, tengok. Aiskrim daripada pepejal jadi cair. Sebab aiskrim ni dia cair. Okey, so namakan proses P. Sudah tentulah jawapan dia adalah peleburan. Peleburan dia tak semestinya perlu dididihkan. Maksudnya perlu naikkan suhu, tak perlu. Dia hanya menyerap menyerap haba pada persekitaran. Menyerap haba persekitaran. Okey, untuk pendidihan dia awak kena didihkan lah. Okey, didihkan. Okey, awak tak akan didihkan aiskrim. Aiskrim siapa yang didihkan memang tak tahulah cikgu. Pelik lah tu. Ataupun dia nak buat benda lain, kita tak tahulah. Tapi biasanya bila kita nak makan aiskrim ini, keadaannya aiskrim ni kita dah ready nak ngap kan. Kita dah ready nak makan. Tapi bila dah lama, aiskrim tu akan jadi cair. Sebab itulah aiskrim kena makan cepat. Okey, proses pembekuan kena sejukkan, haba dibebaskan. Itu salah lah. Okey. Bila sejukkan, aiskrim dia akan jadi lebih beku. Dia akan jadi ketulan. Okey, soalan D, penyejatan. Kalau penyejatan, isi padu dia akan berkurang dengan banyak. Sebab dia dah tersejat naik ke udara. Which is salah. Okey, so jawapan dia C. Okey, soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Jadual di bawah menunjukkan 2 eksperimen yang dijalankan terhadap hablur kuprum 2 sulfat. Okay, eksperimen Q menunjukkan hasil yang lebih cepat berbanding dengan eksperimen P. Okay, eksperimen Q lebih cepat berbanding eksperimen P. So, Q cepat, P lambat. Okay, so kita tengok pada awal eksperimen dia ada gel. Okay, ada hablur kuprum sulfat. Okay, gel menjadi biru. Okey, dalam tempoh yang lama. Okey, bila lambat maksudnya ambil masa yang lama. Tempoh lama. Okey, manakala untuk air kita masukkan hablur kuprum sulfat. Okey, air terus menjadi biru dalam tempoh masa yang tempoh masa dia singkat. Okey, berbanding eksperimen P. Okey. So, soalan dia, pernyataan manakah yang benar tentang eksperimen itu? Okey. Pertama, kedua-dua eksperimen menunjukkan proses resapan. Okey, betul lah ni kan? Proses resapan. Okey, yang kedua, ruang di antara zarah pepejal jauh lebih kecil berbanding dengan cecair. Okey. Okey, ni betul lah. Kenapa tak boleh tulis ni? Okey. Okey, untuk next. Okey, 1, 2. Okey, jawapan dia adalah 1 dan
1 dan 2. Sekejap Okey, jawapan dia A. Boleh pula. Okey, jawapan dia A. Sekejap Okey, 1 betul, 2 betul. Okey, yang ketiga, saiz zarah kuprum sulfat di dalam air lebih kecil berbanding di dalam gel. Okey, saiz zarah kuprum sulfat 2 kuprum 2 sulfat dalam air lebih kecil berbanding dalam gel. Tak. Okey, saiz zarah mestilah sama. Apabila kita nak lakukan eksperimen, saiz zarah dia mestilah sama sebab kita nak tengok kadar resapan sebenarnya. Okey, bukannya perbezaan antara saiz zarah. Okey. Kemudian yang keempat, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah paling tinggi. Okey, salah Sebab apa? Kadar resapan dalam gas lebih tinggi berbanding cecair dan pepejal paling lambat. Okey, paling rendah kadar resapan dia. Okey, so jawapan dia adalah 1 dan 2A. Okey, cikgu berhenti untuk sini dulu. Kejap lagi kita akan sambung dengan bahagian B. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.